Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Malaysia sebagai sebuah negara yang unik di Asia Tenggara disebabkan oleh kepelbagaian budaya dan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, budaya asli di Malaysia, orang asli merupakan penduduk yang terlama di tanah Melayu. Mereka mempunyai budaya, bahasa dan kepercayaan sendiri. Mereka terdiri daripada beberapa etnik yang berbeza. Contohnya, Iban, Kadazan dan Bajau. Tapi sekarang mereka menghadapi isu yang penting kerana budaya mereka semakin hilang disebabkan oleh mereka dipengaruhi oleh budaya asing. Sebagai contoh ialah budaya Barat ataupun budaya Melayu. Kita sambung dengan budaya Melayu di Malaysia. Orang Melayu merupakan penduduk majoriti di Malaysia. Mereka beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Budaya mereka mempengaruhi banyak etnik di Malaysia. Sebagai contoh di Kelantan, mereka mempengaruhi orang Cina untuk memakai kain pelikat ataupun batik. Mereka juga dapat seni atau seni bina yang unik. Contohnya di Kelantan, orang Melayu membuat waw ataupun batik. Bagaimanakah Malaysia menjadi negara yang mempunyai kepelbagaian budaya? Semasa prakolonial, perdagangan menjadi pengaruh utama bagi menyebarkan budaya Cina dan India di tanah Melayu. Negara Cina dan India melakukan perdagangan di tanah Melayu. Mereka membawa budaya masing-masing ke negeri-negeri selat. Mereka juga mempengaruhi budaya Melayu di negeri-negeri selat. Mereka memperkenalkan bahasa mereka kepada orang Melayu semasa perdagangan. Pada zaman kolonial, penjajah Barat membawakan budaya dan agama Barat ke tanah Melayu. Sebagai contoh ialah mereka membawa agama Kristian ke tanah Melayu. Kelahiran budaya unik di Malaysia melalui perkahwinan antara kaum. Perkahwinan antara dua kaum menyebabkan akulturasi. Integrasi antara dua-dua budaya ini meletakkan budaya masing-masing kepada budaya yang unik. Sebagai contoh ialah budaya Baba Nyonya di Melaka dan budaya Cina Siam di Kelantan. Budaya Baba Nyonya di Melaka, mereka memakai pakaian tradisi Melayu tetapi mereka mengamalkan budaya Cina. Manakala budaya Cina Siam di Kelantan, mereka memakai pakaian tradisi orang Siam ataupun orang Melayu tetapi mereka boleh bercakap dengan bahasa Hokkien dan makanan mereka lebih kepada
kanan siang. Baiklah, terima kasih kepada Lim atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya Afif akan menerangkan tentang usaha mengekalkan warisan kebudayaan negara. Yang pertama, masyarakat boleh menggunakan media massa sebagai platform yang sesuai untuk berkongsi maklumat tentang warisan kebudayaan negara. Antara platform yang boleh diakses bagi masyarakat ialah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube. Platform tersebut boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira umur, bangsa dan agama. Fakta dan pengajaran berkenaan warisan dan budaya boleh didapati melalui platform-platform tersebut kerana boleh diakses hanya di hujung jari melalui internet. Selain itu, usaha lain dalam mengekalkan warisan kebudayaan negara adalah menjadikan warisan kebudayaan negara sebagai satu subjek di dalam sistem pendidikan. Kerajaan mainkan peranan penting untuk memasukkan subjek tersebut di peringkat sekolah dan universiti. Subjek tersebut juga wajib diambil oleh semua masyarakat, tidak kira bangsa dan kaum. Hal ini supaya warga negara Malaysia dapat dilatih tentang kepentingan warisan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Usaha ini juga dapat memberikan pendedahan awal kepada generasi muda dan akan datang tentang betapa pentingnya untuk mengekalkan warisan dan kebudayaan di negara kita. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah pelihara setiap seni dan budaya yang ada. Kita hendaklah menjaga segala infrastruktur yang berkenaan dengan sejarah di negara kita. Selain itu, kerajaan juga perlu mengukuhkan undang-undang terhadap penjagaan seni dan budaya. Kerajaan boleh meletakkan akta perlindungan terhadap warisan-warisan yang ditinggalkan di negara kita. Kerajaan juga boleh mewartakan tapak sejarah sebagai kawasan pelancongan. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan salah satu pusat pelancongan yang terkenal di seluruh dunia. Kerana negara kita mempunyai pelbagai budaya dan bangsa yang bersatu padu. Komuniti-komuniti yang terdapat di negara kita juga mainkan peranan yang penting untuk menghormati tradisi dan budaya antara satu sama lain agar kita bersatu padu dan tidak berlaku perpecah belahan antara kaum. Sekian, itu saja daripada saya. Seterusnya kita beralih kepada Javier untuk menerangkan tentang isi-isi yang seterusnya. Untuk poin yang keempat ialah mengadakan aktiviti kebudayaan. Contohnya, kita boleh mengadakan aktiviti kebudayaan ini di sekolah dan tempat awam. Terdapat juga banyak aktiviti yang dapat dilakukan seperti persembahan tarian zapin, pameran-pameran pakaian tradisional dan alat muzik tradisional. Kita juga boleh mengadakan perayaan sebagai aktiviti kebudayaan seperti Hari Raya, Hari Christmas dan sebagainya. Hal ini amatlah ditekankan kepada semua pihak, terutama generasi muda seperti pelajar. Hal ini kerana generasi muda yang akan mewarisi dan memperkenalkan budaya ini pada masa depan. Hal ini juga dikatakan demikian kerana kita harus mendidik mereka tentang warisan budaya ini sejak di bangku sekolah lagi, agar dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian sekaligus membina pengalaman dan ilmu tentang budaya ini lebih awal lagi. Sesuai dengan pepatah Melayu, meluntur buluh biarlah dari lebungnya. Mari kita bergerak kepada poin yang seterusnya, iaitu memberikan insentif kepada penggiat. Contohnya, menyalurkan dana dan bantuan kepada penggiat seni dan budaya dalam corak yang konsisten. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita lihat, setiap tahun pasti ada dana dan bantuan besar yang disalurkan kepada pembangunan negara. Jadi, apakah salahnya untuk menyalurkan juga dana dan bantuan ini kepada penggiat seni dan budaya ini? Tiada kerugian
yang kita dapat sekiranya diperuntukkan kepada mereka. Malahan, perkara ini dapat memastikan kebajikan mereka dengan lebih baik pada masa yang sama dapat meningkatkan ekonomi negara. Bukan itu sahaja, ini juga dapat membantu penggiat untuk mengekspres seni kreatif dengan lebih baik. Contohnya, bajet yang diberikan dapat digunakan penggiat untuk menyertai konvensyen kebudayaan di peringkat antarabangsa. Intihannya, kerajaan haruslah memainkan peranan yang sangat penting dengan menubuhkan satu organisasi berasaskan kepentingan warisan dan budaya negara ini. Untuk poin yang terakhir ialah melakukan penyelidikan dan pengumpulan maklumat tentang warisan budaya bangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan perkara tersebut, ianya dapat menyebarkan dan mengungsikan maklumat kepada masyarakat di Malaysia. Pihak yang terlibat ialah pihak penyelidikan, pendidikan dan agensi budaya. Pihak ini haruslah bekerjasama untuk mencari maklumat, melakukan kajian dan menghasilkan bahan-bahan rujukan tentang warisan budaya bangsa. Kesannya, warisan budaya bangsa yang tidak diketahui dapat diperkenalkan setelah penyelidikan dan pengumpulan maklumat tersebut. Sekaligus dapat mengelakkan daripada ditinggalkan dan dilupakan seperti kisah cinta Kamu dan Si Dia. Seterusnya, kita akan beralih kepada kepentingan warisan kepelbagaian budaya. Kepentingan warisan kepelbagaian budaya dapat menjadi bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah, seperti mana orang dahulu meraihkan sesuatu perayaan dengan mengamalkan adat masing-masing sehingga kini. Legasi budaya dalam Malaysia dapat diteruskan dan tidak ditelan zaman. Tetapi, pada zaman kini, terdapat golongan anak muda yang mengambil endah tak endah tentang warisan kepelbagaian budaya ini. Oleh itu, perkara ini harus dititik beratkan kepada semua masyarakat Malaysia, tidak kira usia muda ataupun tua, supaya Malaysia dapat mengekalkan keaslian warisan budaya dan memperkenalkan kepada generasi yang akan datang. Selain itu, dapat mengekalkan keharmonian negara. Negara mempunyai pelbagai kaum yang saling bertoleransi antara satu sama lain. Antara kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Perkara ini sewajarnya hendak kita terapkan kerana dapat memberi impak yang positif kepada masyarakat Malaysia. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Oleh itu, kita semua perlu hidup di bawah satu panji yang sama supaya negara dapat dielakkan dari diancam oleh negara luar. Tambahan pula, ekonomi negara akan maju apabila mempunyai pelbagai warisan budaya ini disebabkan mempunyai sektor pelancongan yang dapat menarik perhatian negara luar serta masyarakat di Malaysia. Sektor pelancongan ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk mencapai matlamat dan visi yang ditetapkan. Jikalau tidak berganding bahu dalam mencapai visi, pasti Malaysia tidak dapat menjadi negara yang maju serta memiliki infrastruktur yang unik. Kesimpulannya, sektor pelancongan dapat menyedarkan bahawa pentingnya menjaga dan memelihara budaya warisan. Kerana apabila kita tidak bertanggungjawab, ia akan hilang begitu sahaja. Seperti kisah cinta saya dan awak. Antara kepentingan kepelbagaian warisan ialah memastikan budaya tidak ditelan zaman, seperti tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sebagai generasi yang bertanggungjawab, kita hendaklah memelihara budaya ini agar generasi akan datang lebih menghargai budaya ditinggalkan oleh nenek moyang. Hal ini kerana kebanyakan anak muda pada zaman ini gemar mengikut budaya dari luar seperti budaya Barat dan Asia Timur. Mereka juga beranggapan bahawa budaya kita tidak mengikut trend semasa. Impaknya, semakin ramai orang yang tidak mengetahui tentang warisan dan budaya mereka. Oleh hal yang sedemikian, kita hendaklah memulakan terlebih dahulu membudayakan tentang warisan budaya kita supaya generasi akan datang akan tertarik dan mengamalkan budaya mereka. Selain itu,
Kepelbagaian warisan budaya juga boleh menjadi salah satu tarikan pelancongan bagi pelancong domestik ataupun pelancong antarabangsa. Kita dapat lihat daripada negeri Melaka iaitu negeri bersejarah. Bangunan-bangunannya yang sangat unik sudah menjadi asbab ramai pelancong luar dan dalam negara kemari untuk melihat sendiri keunikan tinggal warisan orang terdahulu. Semua ini telah menarik hati para pelancong untuk mencuba makanan tradisional, pakaian tradisional, malah adat budaya leluhur kita juga. Jelaslah bahawa budaya warisan juga perlu dikekalkan bagi merancakkan lagi industri pelancongan negara sekaligus menjadi salah satu penyumbang ekonomi di dalam negara. Seterusnya, kepentingan mengekalkan warisan budaya kita ialah menjadi lambang dan identiti rakyat Malaysia. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk yang terbentuk di Malaysia ini. Misalnya, keunikan pakaian tradisional, perilaku dan adat resam setiap bangsa menunjukkan bahawa rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan bersatu. Oleh itu, lambang dan identiti negara hendaklah dipupuk sejak kecil lagi supaya negara kita dikenali oleh seantero dunia. Sebagai kesimpulannya, langkah-langkah untuk mengekalkan warisan budaya bangsa adalah dengan memberi penekanan kepada pendidikan budaya, mempromosikan pelibatan masyarakat, memelihara tempat bersejarah dan menerapkan nilai-nilai budaya sejak kecil lagi. Yang ini, melalui usaha yang berterusan, warisan budaya kita dapat terus hidup dan dihargai oleh generasi akan datang. Generasi muda dapat lebih menghargai dan mempelajari warisan budaya bangsa. Dengan ini, kita dapat mewarisi dan menyampaikan warisan budaya kepada generasi akan datang. Jika kita tidak mengambil serius hal ini, mungkin peristiwa hitam akan berulang kembali. Seperti mana yang telah disampaikan oleh Arif sebentar tadi. Akhir sekali, kami berharap agar warisan budaya akan terus bangkit menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Okey kelas, tajuk lukisan hari ini ialah jika kamu seorang pencipta, apa yang kamu akan cipta untuk majukan Malaysia? Sekarang ni kita ada Twin Tower kan? Nanti saya nak guna Tree Tower iaitu menara kembar 3. Dia akan jadi bangunan tertinggi di dunia dan harumkan nama Malaysia. Terima kasih Nabila. Sama-sama. Marcus? Kita ada Myvi, King of the Road. Tapi saya mahu cipta King of the Sky. Myvi terbang. Saya akan menjadi shopping mall yang paling besar. Saya nak bina jabatan dari Penang ke Sabah. Haziq? Saya mahu cipta robot ini yang boleh masak, cuci dan jaga anak. Cikgu tanya macam mana mahu majukan Malaysia, bukan macam mana jadi kakak lah. Kelas. Haziq, boleh kongsi dengan kami kenapa nak bina robot ni? Korang ada perasan tak? Men sudah lama tak datang ke kelas. Meng! Dia tak dapat datang. Tiap-tiap hari dia kena duduk kat rumah jaga adik-adik. Boy, Sebab mak dia kena pergi kerja lepas ayah dia meninggal. 我们去做工了啊！记得照顾好弟弟妹妹啊，懂吗？ Kalau nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita.
Tapi ramai lagi macam Meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita.